Sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022 bagi 12 negeri kumpulan B bermula hari ini dengan para pelajar bersemangat untuk kembali ke sekolah untuk mengikut pembelajaran secara fizikal di dalam kelas selain bertemu guru dan rakan-rakan. Ibu bapa juga memberikan reaksi positif terhadap pembelajaran dan kelas secara bersemuka berbanding kelas yang dijalankan secara dalam talian sebelum ini. Sekolah kumpulan B ialah sekolah di ketiga-tiga wilayah Persekutuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Selangor. Di Sibu, di sebalik kelegaan pembukaan semula sesi persekolahan bersemuka yang bermula hari ini, segelintir ibu bapa tidak dapat menyembunyikan kebimbangan mereka terhadap keselamatan anak-anak di sekolah. Malah, penularan varian baru Omicron juga tidak boleh dipandang ringan. Sementara itu, Sanusi Tahir yang menghantar 2 orang cucunya ke sekolah juga berkongsi kebimbangan yang sama. Justeru beliau kerap mengingatkan kedua cucunya supaya mendengar arahan guru dan tidak menanggalkan pelitup muka jika tidak ada keperluan. Sini rasa tak ngantar kan kita masih dalam pandemik. Memanglah masa tu nak kita mau hati-hati juga lah, bimbang juga hati kita dia orang kami pindah nak. Oh yalah. Sebabnya di rumah kita di rumah aja lah nak. Jadi keluar-keluar. Jadi kita lihat kami ya, ada juga hati kita ni. Yalah. Jadi apa harapan kita untuk pihak sekolah? Apa memang kami harap tidaknya merhati benar lah, jaga benar lah. Ya, benar yalah. Yang penting lah. Yang penting lah. Sebab kita nak tidak penuh ni apa nak kita berkantar adanya tunggu sejak lepas kita balik lagi nak kasih tahu apa akan terjadi nak. Beliau ditemui wartawan utusan Borneo semasa menghantar cucunya ke Sekolah Kebangsaan Bandaran nombor 3. Polis Terengganu menahan seorang doktor sebuah klinik swasta selepas disyaki mengeluarkan sijil suntikan vaksin COVID-19 palsu di Marang dekat Kuala Terengganu Sabtu lepas. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Muhammad Isa berkata doktor lelaki berusia 51 tahun itu ditahan di kliniknya dalam satu serbuan bersama Jabatan Kesihatan Negeri JKN Terengganu selepas mendapat aduan awam mengenai kegiatan tersebut. Bernama melaporkan siasatan awal mendapati seramai 1,900 individu berurusan dengan klinik tersebut dan daripada jumlah itu kita masih menyiasat berapakah jumlah sebenar yang tidak mendapatkan suntikan namun hanya mendapat sijil vaksinasi palsu. Difahamkan setiap individu yang ingin mendapatkan sijil vaksinasi palsu ini, mereka perlu membayar antara RM400 hingga RM600 berbanding harga sebenar suntikan RM300 sahaja. Rohaimi berkata individu dari luar Terengganu juga dipercayai turut menggunakan khidmat doktor tersebut bagi mendapatkan sijil vaksinasi palsu. Beliau berkata doktor yang mengaku dirinya sebagai golongan anti-vaksin itu dipercayai melakukan kegiatan tersebut secara bersendirian di dalam bilik rawatan tanpa bantuan kaki tangan klinik yang lain. Suspek dipercayai menggunakan ejen yang diberikan komisen sebanyak RM50 untuk mempromosikan khidmatnya dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu hari ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin menasihati mereka yang tinggal di kawasan rendah dan berisiko banjir di Sarawak agar lebih berjaga-jaga berikutan ramalan cuaca buruk dalam tempoh beberapa hari ini. Lee yang ditemui ketika lawatan kerja ke baraj Sungai Sarawak di Bendong Sungai Sarawak di Kuching hari ini berkata bilik operasi lembaga Sungai Sarawak telah dibuka dan dikendalikan sekiranya berlaku banjir. 20 telemetry stations around here. Yeah, all the details are all given here. Yeah. So what is important is this today. I would like to come here together with my 2 assistant ministers and my officers from the ministry to ensure that all our systems are working. Yeah, good working condition. Dalam pada itu, Bendungan Sungai Sarawak merupakan antara komponen skim pengawalan Sungai Sarawak yang direka dan dibina untuk mengawal paras air dan banjir di Bandar Kuching.
Bendungan ini terdiri daripada 3 komponen iaitu 5 pintu air, kekunci ship lock dan jambatan di atas struktur baraj. Untuk operasi baraj yang efektif dalam kawalan banjir, tata curahan hujan dan paras air yang tepat tadahan tengah dan bawah Sungai Sarawak dihantar setiap 30 minit ke bilik kawalan baraj. Selain memastikan sistem di bendungan Sungai Sarawak berfungsi dengan baik, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS juga telah menghantar pasukannya ke kampung-kampung di mana stesen elementeri ditempatkan. Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB akan meminda perlembagaannya bagi mewujudkan satu lagi sayap baharu yang menumpukan kepada golongan belia berusia antara 18 hingga 28 tahun. Ketua Menteri yang juga Presiden PBB, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pindaan perlembagaan bagi penubuhan sayap baharu itu akan dibentangkan pada Mesyuarat Agong Tritahunan TGM PBB pada Jun tahun ini. Menurutnya, satu jawatan kuasa yang dipengerusikan bersama Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman telah ditubuhkan untuk meneliti kewujudan sayap baharu tersebut. Kita akan wujudkan satu lagi sayap yang menumpukan kepada golongan belia di antara 18 tahun hingga 28 tahun. Dan kita wujudkan satu sayap yang khas untuk mereka ini, kerana kita rasakan bahawa kita mendalam mereka ini sama-sama dengan kita dalam kita nak menguruskan society kita Islam. Bukan saja untuk belia, tapi orang pertengahan dan juga orang tua. Kerana kita akan menghadapi aging population. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi PBB di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Ahad.